والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang perempuan dah ada dah. Saya dah 10 hari tak cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافيته يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد minal muslimin sadaqallahul azim. Yang semati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid Qaryah Kampung Paya serta timbalan dan pegawai-pegawai masjid dan juga ahli jawatankuasa masjid yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi beri sihat kepada kita, masih lagi beri peluang dan ruang untuk kita mengisi masa hidup kita ini sebagai bekalan untuk akhirat dengan solat berjamaah. Alhamdulillah masih lagi diberi kebenaran untuk mengimarahkan masjid solat berjamaah ikut SOP lah. Dan syukur pada Allah SWT kerana kuliah masih berlangsung. Alhamdulillah, ini salah satu mengundang rahmat Allah SWT. Solat berjamaah majlis ilmu adalah mengundang rahmat Allah SWT, menolak bala Allah SWT, insyaAllah. Dalam majlis ilmu solat berjamaah ni, okay? Dan kita sama-sama berdoalah semoga kita selamat daripada bala bencana penyakit yang berjangkit. Moga-moga dengan keberkatan kita sama-sama berdoa semoga Allah angkat wabak penyakit daripada muka bumi ini, insya-Allah. Apapun kita kena redha dengan ketentuan Allah SWT. Kita beribadah, kita berzikir, kita solat, apa pun kita buat, kita jangan lari daripada Allah. Ini kita wajib. Saya mengisyakan masjid-masjid mesti ada kuliah, iaitu kuliah tauhid, iaitu mentauhidkan Allah. Terutamanya yang popular ilmu sifat 20, ilmu tauhid yang mengenal Allah SWT. Kerana apa? Kerana ilmu tauhid dan juga fiqh Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyelamatkan kita daripada ajaran-ajaran yang keluar menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Takut masuk Syiah macam-macam lah, Wahbi dan sebagainya. Okay? Tauhid itu penting, tuan-tuan. Berapa ramai
Orang yang semayang 60 tahun, 70 tahun, ada juga yang tak kenal Tuhan. Masih lagi ada kuasa diri mensyirikkan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Ini ilmu penting. Maknanya kalau ulama, segala amal ibadat kita tu diterima oleh Allah SWT berpaksikan atau berasaskan iman yang betul dan tauhid yang benar. Tauhid yang benar. Kalau ajaran salah, walaupun tak kira lah dia bergelar apa sekalipun, tak kira lah ustaz ke apa ke, kalau ilmu salah tetap tidak diterima oleh Allah SWT. Ibadat ibadat tauhid inilah pokok lah. Tauhid inilah akar tunjang bagi pokok. Baik, itu yang penting sekali lah dalam kehidupan kita. Kita buat segala-galanya kita ananya dengan izin Allah, bukan ada kuasa diri. Kita semayang, kita puasa, kita baca, semua adalah dengan izin Allah, dengan pemberian Allah, dengan gerakan Allah. Satu pun tidak bergerak makhluk itu kecuali dengan izin Allah. Jadi kita nak pegang macam itulah, baru betul ibadat kita. Kalau masih lagi duk kata kita pandai, kita berilmu, kita hebat, jadi Allah murka pada kita. Ini penting Baik tuan-tuan. Baik, kita teruskan. Yang ni saya dah baca dah bulan lepas ni, tapi tak apa sekali lagi lah. Iaitu ijazah selawat bariyah, itu selawat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Boleh baca selepas solat fardu setiap hari atau 10 kali malam Jumaat atau lepas Jumaat. Okay? Dan boleh baca juga sebelum maghrib dalam kitab Al-Imdad. Sebelum azan maghrib tadi baca 10 kali. Sayyidina Muhammad khairil wara sajiyatan waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al-ashiyah birahmatika ya arhamar rahimin. 10 kali. Ya Allah, wahai zat yang abadi anugerahnya kepada manusia, wahai zat yang membuka lebar kedua tangannya, mana kuasa lah tangan ni, dengan pemberiannya, wahai zat yang mempunyai pemberian yang luhur, limpahkanlah rahmat kepada junjungan mulia kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik manusia dalam perangainya. Ampunilah kepadanya wahai zat yang mempunyai keluhuran pada malam ini. Kalau baca malam Jumaat kena sebut malam inilah. Baik. Jadi dikutip daripada kitab Al-Imdad. Saya banyak rujuk bukan saja nak aman. Dibaca 10 kali ketika hampir solat maghrib, sebelum maghrib, sebelum azan. Fadilat yang lain itu dalam kitab Al-Nawadir halaman 195, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 kali maka Allah mencatatkan baginya pahala, itu diangkat 1,000,000 darjat. Dan juga 100 juta kebaikan, diberi pahala 100 juta kebaikan, dilebur darinya 1,000,000 keburukan. Besar fadilat ni, rugilah kalau tak baca ni. Dan pada hari kiamat berada dalam naungan kubah Nabi Ibrahim AS, bersama dalam kelompok Nabi Ibrahim AS. Fadilat yang lain ialah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikubur pada kiamat penuh dengan kegembiraan. Ada 2 guru hebat yang ijazah sini, iaitu Sayyidi Abah Guru Sekumpul, iaitu Kiai Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari Banjarmasin, iaitu seorang wali kutub, seorang wali kutub rahimahullah taala. Yang kedua, Syekh Arifin bin Ali bin Hasan dalam kitab Al-Qaul Al-Badi' fi Salati ala Al-Habib As-Safi'i rahimahullah taala. Jadi qabil tu ijazah. Amin. Qabil tu ijazah, saya terima ijazah. Qabilna ijazah, kami terima ijazah. Tu kena tu Baik. Saya tak layak nak ijazah, tapi saya menyampaikan daripada lidah guru. Sama okey. Baik, yang kedua salat al-faraji, salatul faraji, iaitu selawat pembebasan daripada segala kesulitan dan juga selawat penyembuh penyakit. Ini Dr. Ahmad Hashim datang ke Kedai Kedah bersama dengan Mufti Kedah, dulu mantan Mufti Kedah, itu Datuk Paduka Syekh Badaruddin, Syekh Muhammad Badaruddin, bapa kepada Ustaz Husam. Itu yang tanda tangan sebelah kanan bawah tu, yang tanda campur tu, itulah ditulis oleh Datuk Mursyid. Tu diraja tu. Diraja, Mursyid diraja Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin. Yang belah kiri itu tanda tangan yang bulat-bulat tu, Fadilah, itu Al-Fadilah tu. Itu Syekh Al-Ustaz Dr. Ahmad Hashim, iaitu daripada Mesir, daripada Al-Mesri, daripada Azhar, daripada Universiti Al-Azhar Mesir.
Jadi pengalaman Datuk Fatuga Syekh Muhammad Badruddin kata selawat ini ada orang sakit, ada orang sakit, anak dia tu sakit misteri. Maka ketika dia datang ke kita tu minta satu amalan lah, maka dia bagi selawat Al-Faraji ni. Maka insya-Allah dengan amalan tersebut anak dia tu yang menyakit ganjil tu sembuh. Jadi dia pun photostat lah saya datang kat saya gelapnya, saya photostat bagi cerah balik, tulis balik, bagi terang balik. Tu nampak tulis-tulis tu saya terangkan balik. Makna di belakang makna kat belakang. Nak cari makna jenuh saya cari makna. Baik, saya baca seperti mana yang Datuk Syekh baca. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatud tajalliyat fanazara ila wajhikal karim وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. Lepas tu garisan berat ni baca doa ni, kita baca ni. Lepas tu akhir dengan doa. Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Allahumma farrij karbi kama wa'adta. Lepas tu doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Hajat situ Lepas tu sambung. Amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifu su' wa ala alihi wa sahbihi amin. Boleh nak tambah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amin boleh. Tapi dia bagi macam tu, wa sahbihi amin. Itu dia punya tulis tu bawah tu, iaitu ijazah daripada tu dikatakan qabul fadilah al-imam al-allamah syekh al-ustaz ad-doktor Ahmad Omar Hashim tu. Tu. Okey, 2018. Okey. Jadi baca situ dan belakang tu doa situ, makna dia tu tengok situ tengok tu yang telah menolong itu. Lepas tu dalam kurungan tu, lepaskanlah aku daripada segala kerumitan, kesulitan, kesulitan bagaimana engkau janjikan. Ini doa. Ini kita doa di situ insya-Allah. Ini pun samalah kita sampaikan daripada dua syekh sini. Qabil tu ijazah. Qabil tu ijazah insya-Allah. Insya-Allah bagilah siapa-siapa yang sakit misteri, amal dia setiap hari. Amal setiap hari. Setiap kali lepas solat pun boleh. Tak ada masalah. Boleh dua ni. Hebat ni. Ada lagi saya nak bagi kongsi tuan-tuan tu. Itu selawat yang mana selawat ni melebihi selawat malaikat duduk langit dan bumi. Ada lagi selawat ni. Kiai Muhammad Bakit ni bagi jazah selawat. Baik. Jadi berkait dengan COVID ni, maknanya kata Syekh Syekh tu apa? Muhammad Asri, dia kata kita baca selepas subuh ataupun satu hari itu salamu qaulam mir rabbir rahim, surah Yasin ayat 58 sebanyak 28 kali Ini untuk maintain diri kita daripada penyakit-penyakit Setiap hari salamu qaulam mir rabbir rahim, salamu qaulam mir rabbir rahim, surah Yasin ayat 58 28 kali. Itu satu. Lepas subuh baca 41 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 41 kali. Selamat insya-Allah. Ni ijazah. Sebab apa? Dia kata Syekh Zainal Asri kata ini amalan-amalan ni timbul kerana apa berlakunya penyakit. Maka ulama-ulama timbul keluar bagi-bagi amalan untuk amal. Ini hikmah dia. Satu lagi selepas subuh dan selepas maghrib baca surah Quraisy sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-sayf sampai habis 21 kali. Selepas maghrib dan selepas subuh. Boleh. Dia kata tiga amalan ni dia ijazahkan daripada guru dia untuk selamat daripada penyakit. Penyakit yang berjangkit. Boleh Laju sikit Tak apa laju sebab tuan-tuan dah hafal dah tu. Baik. Muka surat 114 masih lagi membicarakan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Itu masih lagi bab taubat. Bab taubat pun ada kaitan dengan dosa kita, taubat dengan Allah SWT. Kenapa? Selagi mana kita tidak bertaubat kepada Allah SWT, selagi itulah amal-amalan kita tersangkut. Baik. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perenggan kedua yang akhir tu, Abu alaihi wasallam, saya keluar. Tiba-tiba saya berjumpa dengan wanita yang bertudung berdiri di tengah jalan, lalu ia berkata, "Hai Abu Hurairah,
saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Apakah ada jalan untuk taubat? Tanya dosa besar. Dosa apa tak tahu cerita nah. Lepas tu dia kata apa lagi? Tanya. Saya bertanya, apakah dosamu? Jawabnya, saya telah berzina sehingga mendapat anak, lalu saya bunuh anak itu. Allahu Akbar. Bermakna zaman dulu dah ada dah. Zaman sekarang bukan ada zina, bunuh anak. Yang berlaku hari ini, umur anak 7 tahun, dibunuh oleh mak sendiri dengan bapak tiri, bunuh. Allahu Akbar. Zalimnya manusia, binatang pun sayang ke anak. Tak tahulah macam mana, apa masalah sampai mati bunuh anak. Betul lah Nabi sebut akhir zaman manusia kembali kepada zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Ini pasal tak mengaji ya. Baik. Nauzubillah min zalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, celaka engkau. Dia kata celaka engkau. Sebab apa dia celaka tu? Bukan makna dia marah kat. Mana celaka tu makna kita marah keji atas perbuatan dosa tu lah. Mata kita lah. Celaka engkau dan telah membinasakan demi Allah, tidak ada jalan taubat. Dia bagi hukum gitu. Jadi salah tu baik, kita tengok. Ini ini maknanya bukan mana Abu Hurairah tu menghukum, bukan Abu Hurairah tu jahil. Ini nak cerita kisah ni supaya kita pengajaran, nasihat. Maka ia menjerit sehingga pengsan. Dah tak ada ampun, pengsan, takut kat Tuhan. Tak ada ampun. Maka ia menjerit sehingga pengsan, lalu saya tinggalkannya, lalu timbul perasaanku. Dari perasaan dia, mungkin ini hidayah Allah tegur. Saya berani memberi fatwa. Jadi dia kata, aku berani beri fatwa, sepatutnya rujuk pada Rasulullah dulu. Samalah kita hari ni tu, bukan senang-senang nak bagi hukum. Sebab tu ulama-ulama, mufti-mufti, orang hebat-hebat di atas tu memberi hukum, memberi fatwa. Jadi kita ikutlah tuan-tuan. Kita ikut. Macam penyakit-penyakit ta'un ni, penyakit merebak ni dah ada zaman Nabi, zaman dulu. Zaman dulu dah ada semaya jarak-jarak ni. Tapi ada yang pro dan kontra, kenapa jarak. Ingat mufti itu dia keluar hukum mai ikut dan dia rujuk kepada ulama. Jadi kita ikut jelah. Kita ikutlah kan. Kita dah baca ayat Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada pemimpin pun orang beriman. Jadi kita tak lawan, kita jangan lawanlah pemimpin. Selagi mana dia tidak suruh kita buat kerja-kerja dosa, maknanya kita taatlah. Kalau suruh buat kerja dosa tak boleh. Contoh suruh minum arak ke, suruh minum, hadis Nabi sebut tidak ada ketaatan atas makhluk atas maksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk atas maksiat. Jadi suruh jaga SOP ni bukan maksiat, untuk keselamatan. Jadi kita kena fahamlah. Itu mana orang beriman juga ikut SOP. Alhamdulillah, saya banyak pergi masjid surau. Alhamdulillah kita ikut SOP. Masjid ikut SOP, sebab tu masjid bagus. Orang beriman ikut SOP bagus. Alhamdulillah. Mana tak ada kluster daripada masjid. Alhamdulillah. Ini nak bukti bahawa kita dijaga oleh Allah SWT. Sesuai kita guna. Allah jaga kita jaga Allah, Allah jaga kita. Gitu. Bau cantik kan? Ini bukan fatwa baru ni, fatwa. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita masuk masjid, bawa sejadah sendiri, bawa kan? Alhamdulillah. Pakai mask, tutup muka. Okay. Saya tak pakai lah, nak cakap ni lemah lagi. Ya? Pakai mask, alhamdulillah. Pakai catat nama, catat suhu, atau ambil suhu kan. Ada yang main sejahtera tu bagus, alhamdulillah. Cuma satu je. Satu orang tak apa nak ikut. Minta maaf saya sebut SOP yang dikeluarkan maknanya kita mari semayang masjid, surah duduk di situ, semayang maghrib di situ, dengan kuliah di situ, duduk di situ. Sendiri orang tak ikut. Minta maaf jangan terasa semalam saya beritahu kat Masjid Bagan Pinang sama juga. Lepas semayang bagi duduk belakang. Sepatutnya ikut SOP, kita semayang di situ-situ ya. Duduk kat situ. Stay tune. Tetap di situ. Tapi kenapa kita ubah ke belakang? Minta maaf jangan terasa orang. Sepatutnya kita macam tu, ikut SOP, duduk tempat tu. Apa siapa tu? Pasal ini juga nak mengelak penularan. Biar kita tempat tu je. Tapi kita banyak tempat bahaya pula. Macam tu okey. Lagi kata ustaz kata marah dah. Jangan marah Sepatutnya duduk di situ. Mari maghrib tu solat sunat atas masjid ke, solat semua duduk atas jadah kita, duduk situ, jangan ubah-ubah dah sampai kita balik. Itu sepatutnya SOP sebenarnya.
Ya. Baik. Baik, dia kata ni, saya berani memberi fatwa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami. Oh, dia rasa bersalah. Dan pada harinya dan pagi harinya saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi rasa tak sedap. Dan berkata, "Ya Rasulullah," diceritalah, "semalam saya diminta fatwa dalam hal ini dan saya fatwakan kepadanya begini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maknanya apa tu? Ni maknanya satu mengucap inna lillahi wa inna, makna sesuatu balak, sesuatu apa yang berlaku bercanggah. Maknanya bukan mana mati je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, sakit ke ataupun cakap salah ke, memberi fatwa yang salah ke, boleh ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah aku datang, kepada Allah kembali. Mana kita kena kembali kepada Allah. Mana kita tengok PKP pulang kepada pencipta. Setuju? Sepatutnya kita ubah-ubah. Kan? Mana kembali demi Allah, dia kata, demi Allah hai Abu Hurairah, engkaulah yang binasa dan membinasakan. Nampak? Nak cerita tuan-tuan, kita salah tuan-tuan. Abu Hurairah pun ada salah. Nabi yang tak ada salah. Nabi Rasul tak ada salah dosa. Dia maksum sebab dia pemimpin umat. Okey, yang lain ada salah. Tapi dididik dengan akhlak yang baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada salah tapi mengadu kepada Rasulullah. Dia kata engkau binasa dan berbinasakan. Kenapa memberi fatwa tanpa merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan salah tu memang dosa besar, tapi dia putus kata Allah tak ampunkan dosa berzina. Salah tu. Sebab tu kita nak mengeluarkan hukum, hati-hati. Saya pun tak berani bertanya soalan. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Wallahu alam. Jangan kita buat. Sebab hukum ni orang pegang. Bila orang pegang, orang amal. Bila orang amal, dia sandar kat kita. Dia tak salah. Kita yang salah. Pasal apa? Dia merujuk, dia sangkut kepada kita. Ni takut buat hukum. Memang ini. Di akhirat nanti kita jawab lah. Pasal apa dia buat dosa? Sebab dia sandarkan kepada kita. Lepas tu kata ulama, kalau kita tak tahu tentang hukum, wallahu alam. Jangan malu kita jawab tak tahu. Ni semua boleh jawab. Tanya hukum ni boleh jawab. Ni hebat ustaz ni. Akhirnya banyak jawapan tu masuk ke dalam longkang. Hati-hati ya. Takut tu. Kalau buat khilaf tu lain cerita lah. Dia kata apa? Dari manakah engkau hai Abu Hurairah? Dia pun bagi ayat ini. Maka inilah dikatakan tu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Itu surah Al-Furqan ayat 60, 68 hingga ayat 70. 3 ayat. Maksudnya, dan mereka yang tidak menyeru kepada Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Ini setelah diadili hukum. Dan tidak berzina dan siapa yang melakukan semua itu mendapat dosa. Nak ceritanya buat dosa. Bunuh dosa. Bahkan akan dilipat gandakan seksa mereka. Ini ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, engkar perintah Allah, membunuh, berzina, dan kekal dalam seksa itu hina dina. Dia buat dosa ni kekal dalam dosa tu. Ada tu kecuali tu, nampak? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali. Jadi di sini azab ini makna je kecuali orang bertaubat. Bermakna dosa itu boleh dibersih dengan taubat.
beriman, dah taubat beriman dan melakukan amal soleh. Sudah taubat beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, ada lagi dah dosa? Tak ada dah. Jadi sama, tak betul? Betul tak dengan tadi? Tak betul. Fatwa tadi tak betul. Sehingga mana perempuan terpensang, terkejut. Sebab tak ada tempat mengadu. Tak boleh ampun. Allah tak cakap macam tu. Nah, ini teguran daripada Allah SWT, wahyu sampai kepada Nabi, sampai kepada Abu Hurairah. Maka untuk mereka Allah akan menggantikan semua dosa-dosa mereka dengan kebaikan, dan adanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan. Jadi kesimpulan ayat ini tuan-tuan, bermakna Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah lagi Maha Mengasihani, mengasihi hamba-Nya walaupun dosa macam mana sekalipun, melakukan zina, bunuh, maka dia bertobat dan kembali kepada Allah, beriman serta beramal soleh. Dengan amal-amal soleh tadi, maka dihapuskan dosa. Nampak tak? Sebab itulah kita tidak boleh menghukum orang itu buat dosa, cuma kita boleh nasihat dia. Nasihat mana dia kembali kepada Allah. Mungkin hujung-hujung dia bertaubat, kita tak tahu. Jadi kita jangan cepat melabelkan bahawa orang ni tak solat ni neraka. Tak boleh. Memang dia lakukan dosa-dosa tu, maknanya mendapat murka Allah SWT. Mungkin dia boleh dapat hidayah. Mungkin selepas dia dapat hidayah, dia bertobat kepada Allah SWT, dia berhenti, dia qada sembahyang dia, akhirnya dia buat amal soleh. Dengan amal-amal soleh dia bertobat tadi, maka Allah yang bersifat pemurah lagi Maha Mengasihani, maka Allah ampunkan dosa dia. Kan? Gitu. Sebab tu kita tidak boleh meletak menghukumkan orang itu syurga ke neraka ke, sebab itu kerja Allah. Kerja Allah. Cuma kita, hujung kita macam mana? Dia kira hujung kita, terakhir kita macam mana? Kita nak hidup kita beriman, mati pun beriman. Sebab tu banyak amalan-amalan, doa-doa supaya kita mati dalam husnul khatimah. Kalau Imam Al-Haddad dia suruh kita baca doa lepas solat. Ya Allahu biha, ya Allahu biha bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha bi husnil khatimah. Ini doa dalam kitab, dalam Ratib Al-Haddad. Ini juga doa zikir nak mati dalam husnul khatimah. Pasal apa? Pasal kita nak mati dalam kesudahan yang baik. Macam saya sebut dulu doa tu, Allahumma inni Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'imah. Mati kita diampunkan dosa. Okey? Boleh? Maka sikit maka saya segera keluar berjalan-jalan di kota Madinah sambil bertanya-tanya, siapakah yang dapat menunjukkan aku pada wanita yang tadi malam minta fatwa kepadaku mengenai soal ini dan itu. Dia jumpa balik. Sehingga anak-anak mengatakan Abu Hurairah telah gila. Sehingga pada malam harinya saya bertemu dengan wanita itu di tempat kemarin itu. Maka segera saya terangkan kepadanya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia dapat taubat. Maka ia menarik nafas besar kerana sangat gembira. Lalu berkata, hai Abu Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun dan kini saya sedekahkan untuk orang fakir miskin sebagai penumbuh dosa. Jadi dah jumpa, nak dapat nasihat Rasulullah. Abu Hurairah jumpa balik, dia kata kamu taubat lepas. Dia tahu dah yakin Allah menerima taubat dia berzina tadi, maka dia pun salah satu amalan menebus dosa ialah sedekah. Sedekah. Okey. Banyak lagi lah kata ulama, antara amalan-amalan yang menebus dosa ni sedekah, jihad, solat, amal kebaikan, menjauhi dosa besar, membantu menyelesaikan masalah orang lain, mengucap salam, memberi salam dan menjawab salam, istighfar dan selawat, iman dan amal soleh. Ini kata Kiai Muhammad Bakir, ini perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Bermakna amalan-amalan baik itu kita hapuskan dosa kita dengan amalan kebaikan. Okay? Baik. Macam mana? Nak berhenti? Azan kau sambung lepas, berhenti terus. Sebab kalau ikut SOP, isyak berhenti terus. Baik. Jadi insyaAllah kita berhenti setakat itu. Satu lagi ilmu saya nak bagi kat tuan-tuan untuk amalkan, ringkas saja, iaitu setiap kali lepas solat, dalam kitab Al-Jawhul Mawhu' wa Mubihatil Qulub disebut hebatnya kalimah tauhid itu la ilaha illallah. Dibaca sekali lepas solat memanjangkan mat. Saya ada, tak nak, kalau saya baca hadis tu panjang akan datang. Saya ada riwayat dia. Maksudnya Nabi kata apa? Siapa yang memanjangkan mat, iaitu mengucap
La ilaha illallah. Panjang. Hingga mana guru abah guru sepupu kata kalau kita baca solat atau sebelum tidur boleh panjang la, pada kalimah la tu mat panjang, la tu la ilaha illallah tu panjang. Sebelum tidur kalau mati diampunkan dosa dia. Selepas solat apa fadilat dia tuan-tuan? Ni amal siapa yang baca lepas solat, saya ingat dia mengaji kat kampung tu, guru baca kitab Al-Jahul Mahud tu. Dia kata siapa yang lepas solat baca sekali diampunkan dosa besar kita 4,000 dosa. 4,000 dosa. Ada Syekh apa lupa nama dah, di Aklantani kitab tu, mengarang kitab tu. Saya ada photostat tu tak bawa. Okey. Jadi selepas solat kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa tu amin ya rabbal alamin tu, duduk la ilaha illallah panjang. Diampunkan, sekali baca diampunkan dosa kita 4,000 dosa besar. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita diampun dosa kita, kata Nabi, akan diampunkan dosa kita dan keluarga kita, ahli keluarga. Maka sahabat tanya lagi, kalau diampun dosa kamu, dosa kita dan keluarga kita, maka kata Nabi, diampunkan juga dosa jiran-jirannya. Boleh rujuk dalam kitab. Jadi kita ucap la ilaha illallah dengan syarat tasdik dalam hati, iaitu tiada Tuhan yang hak, yakni yang sebenar-benar yang disembah melainkan Allah. Bukan ucap mulut saja. Takrib bil lisan, tasdik bi qalbi. Jadi kita ucap la ilaha illallah. Serentak dalam hati tu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Diampunkan dosa kita. Nak tidur malam baca 3 kali lagi bagus, 7 kali, 10 kali, 100 lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Baik sekali dah cukup dah menghapuskan dosa 4,000 dosa besar. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Jadi sekadar itu pada malam ini, saya mohon ampun dan maaf dan salah dan silap yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kelemahan kita sendiri kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah.